Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan versus Kuching City, yang mana Kelantan kalah 2-1. Gol Kuching City dijaringkan oleh Kamara dan juga Sudi. Memang dua gol yang sangat lawa bagi saya, dan dua gol tersebut juga berpunca daripada kesilapan pemain-pemain Kelantan sendiri. Dan nak buat macam mana mereka buat mistake dan mereka dihukum oleh pemain-pemain Kuching City di bahagian serangan. Manakala gol pasukan Kelantan dijaringkan oleh Sifu, yang mana bukannya bermain di posisi beliau yang sebenar, iaitu right wing back, tetapi bermain sebagai SN number 10. Saya pun tak tahu kenapa, ataupun lebih kepada SN number 8 lah untuk game ni, sebab Fazrul Amir yang bermain sebagai backup striker. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan. Apakah perkara yang positif? Walaupun kalah, kita still lagi nampaklah perkara yang positif untuk pasukan Kelantan ni. Perkara yang positif yang pertama yang saya nampak untuk pasukan Kelantan adalah daripada segi penggunaan Afzal Akbal, yang mana Afzal bermain di sebagai left wing back di bahagian kiri pasukan Kelantan FC pada perlawanan ni, menunjukkan satu corak permainan yang positif, yang mana in term of transition dia memang sangat bagus dari segi bertahan, dan dia juga sangat bagus dari segi menyerang. Cumanya daripada segi attacking trait dia lebih tinggi daripada dia punya defending awareness lah, yang mana ancaman ketika dia menyerang, kita boleh tengok Afzal ni mempunyai kualiti yang bagus apabila dia hold ball ataupun bola berada di kaki dia, yang mana dia mempunyai kawalan bola yang bagus, dia boleh supply bola dengan baik ke dalam kotak penalti, dia boleh memberi support dengan baik di bahagian wide area. So penggunaan dia sebagai wingback memang sangat-sangat positif kepada gameplay Kelantan lah untuk game menentang Kuching City ni. Jadi apa yang boleh saya katakan, sepatutnya Afzal apabila beliau bermain dengan sangat cemerlang, beliau sepatutnya mendapat support yang lebih banyak daripada kawasan tengah, dan juga mendapat support yang banyak daripada bahagian striker lah, terutamanya Nuha Marong. Sebab apa? Sebab bermain dalam 3-5-1-1 tu, penggunaan wingback adalah lebih kepada untuk cover wide area. Jadi apabila Afzal dah berjaya cover wide area, dia berjaya supply bola ke dalam kotak penalti dan sebagainya, sayang tak ada striker ataupun pemain-pemain lain yang boleh sambut ataupun receive the ball yang disupply ataupun yang dihantar oleh Afzal. Walaupun Afzal dah bermain dengan baik, tetapi secara team play boleh dikatakan masih lagi kurang lah untuk pasukan Kelantan bagi membina bentuk serangan dengan baik ataupun connect dengan baik antara Afzal dan juga dengan pemain-pemain serangan yang lain. Tetapi perkara positifnya, Afzal berjaya membuktikan yang beliau boleh bermain sebagai left wing back dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah kemasukan di second half, kemasukan Muhaimin Izzuddin, yang mana boleh dikatakan kemasukan Muhaimin ni sepatutnya dia boleh masuk lagi awal. Sebab apa? Sebab kemasukan Muhaimin ni dia adalah seorang player muda, dan dia adalah seorang player yang berminda attack ataupun attacking minded punya player, yang mana beliau boleh memberi corak serangan dan juga boleh mencipta kreativiti di bahagian tengah Kelantan untuk membantu bahagian serangan lah. So kemasukan dia memberi impak yang positif. Kita boleh nampak yang bahagian serangan pasukan Kelantan nampak lebih bagus dalam pembinaan game, dalam mengawal bola, dalam create chance yang lebih banyak. So Muhaimin Izzuddin ni memang antara faktor ataupun antara player yang memberi faktor menyerang yang lebih baik kepada pasukan Kelantan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji adalah dengan penggunaan Mario Aquez sebagai holding midfielder. Pada awalnya kita boleh nampak yang Mario Aquez bertindak sebagai holding midfielder ni memang sangat bagus kepada penggunaan pasukan Kelantan yang lebih memfokuskan attacking di bahagian central. Tetapi mungkin mistake dia yang last minute tu yang menyebabkan Kuching City menjaringkan gol, yang tu boleh dimaafkan lah untuk sebab dia buat mistake, semua player buat mistake lah. Tetapi overall game beliau bermain dengan sangat bagus. Jadi tiga perkara itulah yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan, dan selain itu saya boleh puji goalkeeper Rozaimi. Rozaimi tu kira padua. Dia berjaya menyelamatkan banyaklah percubaan daripada Kuching City untuk memastikan yang gawang Kelantan tak dibolosi. Banyak orang kata apa, incredible save yang dilakukan oleh Rozaimi untuk memastikan yang gawang dia tak dibolosi. Jadi secara overallnya boleh dikatakan pasukan Kelantan yang positif tu sikit, yang negatif tu banyak. Tetapi apa yang saya faham, kelemahan tersebut mungkin boleh diperbaiki oleh Choi Mun Sik pada second game lah. Jadi apakah kelemahan pasukan Kelantan?
kelemahan pertama yang pasukan Kelantan hadapi adalah dari segi formation 3-5-1-1, yang mana kalau kita faham 3-5-1-1 ni dia merupakan attacking style yang memerlukan bantuan daripada wingback untuk membantu bahagian serangan. Tetapi yang menjadi permasalahan kepada pasukan Kelantan adalah di bahagian kanan, iaitu Kang, pemain Korea tersebut tak boleh bermain dengan sangat baik di bahagian wingback, yang mana boleh dikatakan dia bermain di bawah below par lah, yang mana dia tak memberi sangat bantuan kepada bahagian serangan dengan overlap ataupun untuk lebih bertindak ofensif di bahagian kanan pasukan Kelantan. Jadi apabila seorang wingback di bahagian kanan tak boleh nak bergerak dengan lebih tinggi dan tak boleh nak bermain dalam transisi yang baik, maka itu menyebabkan pasukan Kelantan di bahagian kanan agak low dan juga agak kurang menyerang. So benda tu adalah kurangnya daripada Kang sendiri yang tak boleh nak bermain sebagai right wingback pada perlawanan ni berbanding Afzal seorang boleh main left wingback. So benda tu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan Sifu sebagai attacking midfielder ataupun lebih kepada number 8 yang mana diletakkan sebagai midfield, yang mana boleh saya katakan penggunaan Sifu juga boleh dikatakan tidaklah terlalu bagus untuk membantu bahagian tengah dan juga untuk link up antara satu sama lain, yang mana kita tahu Sifu ni posisi asal dia right wingback. Kalau letak dia main right wingback mungkin akan jadi lebih efektif, akan lebih bagus daripada segi crossing dan sebagainya lah. Tetapi sayang diletakkan di bahagian tengah, walaupun berjaya menjaringkan gol, tetapi overall game boleh dikatakan dia agak kurang memberi impak yang positif. Yang ketiga, kelemahan daripada pasukan Kelantan sendiri adalah daripada Fazrul Amir yang bertindak as a second striker ataupun support kepada Nuha Marong, yang mana kalau kita tahu kualiti yang ada pada Fazrul Amir ni, dia ada pace, dia adalah player yang bagus, mempunyai kelajuan dan juga ball control yang bagus. So kalau dia bermain di bahagian flank ataupun bahagian winger, mungkin dia akan jadi player yang lebih better untuk beat pertahanan lawan. Tetapi apabila bermain di belakang striker ni, dia memerlukan combination play dan juga perlu connect antara bahagian hadapan dan juga bahagian tengah. So dia lebih kepada peluang untuk beliau create create peluang ataupun cipta peluang ke bahagian hadapan dengan passing-passing ataupun kreatif punya movement lah. Tetapi Fazrul Amir bukannya typical player macam tu. Kalau letak dia di bahagian winger, insyaAllah dia akan jadi lagi better lah untuk game ni. Tetapi nak buat macam mana, sebab diletakkan lebih kepada bahagian sentral, kita boleh nampak capability ataupun keupayaan daripada Fazrul Amir tu agak terbatas untuk dia bergerak daripada segi movement. Sebab bila dia dapat bola, dia kena pressure dah 2-3 orang dah dikepung. Kalau dia main dekat bahagian wide area, mungkin dia boleh hold the touchline dan sebagainya untuk beat pertahanan lawan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah tentang striker Nuha Marong, yang mana Nuha Marong ni daripada segi fizikal dan juga daripada segi ketinggian boleh saya katakan dia ada advantage. Tetapi semalam boleh dikatakan tidak berfungsi dengan baik as a top striker. Sebab apa? Sebab bila dia dapat bola, boleh dikatakan pertahanan pasukan Kuching City hanya man marking dia sahaja. Body dia banyak kali semua, dia memang dah tak boleh nak lepas. So daripada segi untuk dia beat dalam situasi one on one, memang Nuha Marong ni agak tidak mampu lah. Mungkin beliau adalah typical player yang patut dijadikan goal poacher atau target man, yang mana beliau hanya perlu menerima bola daripada winger untuk sumbat gol. Tetapi semalam dia banyak yang kena create game. So dia bukannya typical player striker yang boleh create game. Bila dia nak create game, banyak benda yang pemain Kuching City boleh halang lah. Dan kita boleh lihat bagaimana Kuching City punya defense patahkan dengan mudah sahaja gerakan yang dilakukan oleh Nuha Marong, kecuali satu percubaan yang terbias tu lah, yang gol daripada Sifu tu. Tapi overall memang Nuha Marong tak memberi impak yang sangat positif di bahagian serangan pasukan Kelantan. Jadi secara overallnya 3-5-1-1 ni masih lagi belum orang kata apa, dapat diadaptasikan dengan baik oleh Kelantan lah dalam perlawanan yang sebenar kan. Jadi itu tentang Kelantan. Okey, untuk Kuching City pula. Untuk Kuching City, apa yang boleh saya katakan, mereka sebenarnya bermain dengan direct dan juga bermain dengan lebih sabar. Tetapi mereka mempunyai kekuatan daripada segi defense, yang mana defense mereka bermain dengan solid. Mereka berjaya untuk memastikan yang attacking pasukan Kelantan tak boleh masuk ke dalam D box, dan mereka mempunyai kualiti yang bagus daripada segi man marking. So kita boleh tengok macam mana Nuha Marong kena mark, Fazrul Amir kena mark kan, dan yang tu benda tu membuatkan Kuching City jadi lebih better. Dan kalau kita lihat juga, mereka punya pressing ataupun tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain Kuching City membuatkan pemain-pemain Kelantan banyak buat mistake. Antara contohnya gol kedua dijaringkan, dan lagi satu contoh yang mana mereka pressing goalkeeper Rozaimi, yang mana Rozaimi clear bola tu melalut dan sebagainya. So benda tu memang boleh menampakkan yang pressing dilakukan oleh Kuching City memang sangat-sangat efektif lah. Dan di bahagian attacking, mereka mempunyai player
Kamara, Sudi dan juga Kuzif yang memang sangat bagus daripada segi chemistry, link up yang bagus dan juga combination yang bagus. Mereka punya off ball movement, mereka punya one to pass, mereka punya execution memang sangat-sangat bagus. So benda tu memang orang kata apa, memang mereka deserve untuk menang. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.